Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang berbahagia tuan pengurusi, seluruh ahli jawatan kuasa, datuk-datuk, tuan-tuan imam, muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Sama-sama kita perbanyakkan pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, kerana di atas segala nikmat, rahmat dan izinnya dipertemukan kita di dalam tazkirah Jumaat pada tengah hari ini, dan mudah-mudahan pertemuan kita ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada tengah hari ini sama-sama kita menelaah ayat Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan suruhan taubat, iaitu satu suruhan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada kita untuk memastikan semua kita ni kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan seperti mana kita dilahirkan. Kita dilahirkan bersih, suci. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hendakkan kita kembali kepada Dia dalam keadaan yang suci juga. Dalam pada itu Allah Subhanahu wa taala sediakan taubat untuk kita semua, memastikan kesalahan-kesalahan kita yang lepas dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disediakan oleh Allah dan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya kepada orang yang beriman. Suruhan Allah khususnya untuk orang yang beriman, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim. Allah berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Al-ayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman berbentuk suruhan, berbentuk arahan, berbentuk kewajipan. Ya Allah kata, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah seru kepada orang yang beriman dengan seruan yang lemah lembut. Wahai, kata Allah. Bila kita panggil orang dengan perkataan wahai ini, menunjukkan bahawa satu panggilan lembut, panggilan pujuk.
panggilan untuk mengajak ke arah kebaikan. Wahai, kata Allah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, kata Allah. Allah seru kepada orang yang beriman dengan seruan yang lemah lembut, menunjukkan bahawasanya sayangnya Allah kepada hamba dia. Sayangnya Allah kepada hamba dia. Allah seru ni bukannya kepada orang yang tiada kesalahan, sebab Allah seru ni dengan nada suruh bertaubat. Maknanya ada kesalahan, tapi oleh kerana Ar-Rahman Ar-Rahim Allah, Maha Pemurah, Allah nak berikan satu ganjaran yang mana berbentuk penghapusan dosa. Dan penyayangnya Allah, mengasihinya Allah dengan bentuk Allah panggil dengan keadaan lemah lembut. Allah kata, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Nah, Allah kata tubu. Allah kata bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Allah kata bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Apa maksud taubat nasuha itu? Kita ada sebut taubat nasuha, kan? Apa maksud taubat nasuha itu? Taubat nasuha itu disebut ialah taubat yang murni dari hati. Kata ulama, taubatan nasuha itu adalah taubat yang murni dari hati. Maknanya dia mohon kepada Allah supaya diampunkan dosa dia itu adalah dari hati, bukannya sekadar mulut. Kalau sekadar mulut, ramai orang yang bertaubat sekadar mulut. Dia kata aku tak nak buat dah, tapi buat juga. Ya, tak lama lepas tu dia buat. Kerana apa? Kerana sekadar daripada mulut dia. Tapi kalau dia kata aku tak nak buat dah, dan lahir perkataan itu adalah dari hati, nescaya dia akan tinggal. Nescaya dia akan tinggal perbuatan itu bila lahir dari hati. Sebab itulah Allah sebut taubatan nasuha. Taubat yang betul-betulnya adalah hasil daripada, dia panggil murni dari hati. Murni, kita faham murni ni maknanya dia buat dah, kemudian dia perbaiki lagi, dan sehingga akan keluar ke yang terbaik. Orang kata buat kerja begini, kemudian okey, kita perlu murnikan lagi keputusan ini. Maknanya dia nak tambah baikkan lagi supaya keputusan dia terbaik. Maka taubat yang Allah hendak tu adalah taubat yang terbaik. Supaya kita kembali kepada Allah dalam keadaan Allah terima kita ni dalam keadaan suci, dan seterusnya kita berada di hari akhirat yang Allah ertikan kita hidup. Di hari akhirat ni ada orang yang Allah kata hidup, dan ada orang yang Allah kata tak mati dan tak hidup. Kalau hidup ni kita tahu dah. Kita tahu dah kalau hidup ni maknanya macam kita hidup hari ni lah. Macam kita hidup hari ni dengan keadaan selesa, dengan keadaan tenang, dengan keadaan gembira, dengan keadaan cukup. Mana kita hidup, kita faham. Tapi satu golongan lagi yang Allah kata la yamutu fiha wa la yahya. Satu golongan lagi Allah kata berada di akhirat yang mana dia ni tak hidup, tak mati dan tak hidup. Duduk mana dia? Duduk tang mana dia tu? Mati pun tak, hidup pun tak. Duduk kat mana? Dah kan yang kita tahu dua je, maknanya kalau tak hidup mati, kalau tak mati hidup.
Tiba-tiba Allah kata ada golongan, ada orang yang berada di hari akhirat dengan keadaan dia ni tak mati dan tak hidup. Kalau kita atas dunia ni tak mati, tak hidup ni, kita kata pada orang yang nazak lah. Kawan ni nazak, koma lama dah, kita pun kata lebih baik mati daripada hidup. Ataupun orang akan kata dia ni nak kata mati pun tak, nak kata hidup pun tak. Duk mana? Duk mana dia tu? Dengan keadaan nak kata mati pun tak, nak kata hidup pun tak. Jadi duk tang mana dia tu? Duk di alam mana? Kita berkata di atas muka bumi ini. Yang memberi maksud bahawa nak kata mati dia ni memang tak mati, memang hidup lagi. Nak kata hidup, dia ni tak seperti hidup. Hidup yang sebenarnya yang diertikan oleh Allah adalah dalam keadaan yang mendapat nikmat Allah. Hidup yang selesa, hidup yang seronok, hidup yang mendapat nikmat Allah, itu baru nama hidup. Sebab itulah di hari akhirat yang Allah namakan hidup ni adalah golongan ahli syurga sahaja. Golongan ahli syurga Allah namakan dia ni hidup. Allah namakan dia ni hidup. Ahli syurga. Kenapa hidup? Sebab dia menikmati. Dia menikmati pelbagai keistimewaan. Kalau orang tu hidup menikmati pelbagai keistimewaan, maka itu barulah dinamakan hidup. Kerana ada nikmat hidup dia. Tapi kalaulah dia dalam keadaan nazak, kita nampak tak ada nikmat. Seolah-olah tak hidup dia ni. Kenapa? Sebab dia tak boleh menikmati pun kehidupan itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan iaitu yang mana orang yang hidup itu adalah ahli syurga. Ahli syurga. Itu yang hidup. Yang satu lagi tadi, yang Allah kata tak mati dan tak hidup, itu ahli neraka. Ahli neraka. Kenapa tak mati? Kenapa tak mati? Kalau dibakar di atas dunia ni, berapa minit je mati tu. Kadang-kadang tak sampai seminit pun, beberapa saat je mati apabila dibakar. Tetapi tiba dibakar di dalam neraka dengan keadaan tempoh yang begitu panjang, bertahun-tahun, beratus tahun, tapi tak mati. Kenapa pula tak mati? Jawapan yang mudah, kehendak Allah. Selesai. Itu jawapan yang mudahlah. Tapi kenapa tak mati? Sedangkan dibakar dengan api yang begitu marak, dengan gandaan kepanasan, dengan panas dunia ini berpuluh-puluh kali ganda, tapi tak mati. Kenapa tak mati? Dia tiada tak mati itu oleh kerana mati ni sekali je. Yang kita duk sebut, yang orang duk sebut mati sekali je, itulah dia, mati sekali je. Iaitu apabila ketika mana kita hidup di atas muka bumi, kemudian nak berpindah ke alam akhirat, dia ada tempoh kematian itu. Semua kita ni akan mati sebelum bertemu dengan akhirat. Mati itu sekali je. Bila dibangkitkan oleh Allah di hari akhirat, maka dia tak ada kematian dah. Sebab itulah kena seksa, kena dera macam mana pun, azab Allah yang begitu hebat hebat macam mana sekalipun, dia tak mati. Kalau kata atas dunia ni tak mati, maknanya tak ada kematian jugalah. Tapi kehidupan dunia ni ada kematian. Jadi perbezaan kehidupan akhirat dengan keadaan Allah kata la yamutu fiha,
Orang yang dalam neraka itu tak mati. Sebab apa? Sebab kematian itu sekali je. Dia tak berlaku dah kematian selepas itu. Wala yahya, dan tak hidup. Tak hidup oleh kerana dia dalam keadaan seksa. Dia dalam keadaan terseksa. Orang yang terseksa ni tak ada guna hidup. Maka Allah namakan dia ni tak hidup. Sebab tak ada guna. Ya, tak ada guna hidup. Bila dalam keadaan seorang itu nazak, seorang itu terseksa, seorang itu dalam keadaan diazab, tak ada nikmat hidup, maka dinisbahkan dia itu tak hidup. Kerana tak ada nikmat hidup. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala suruh kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita ni dalam keadaan kesalahan yang kita lakukan itu banyaknya dia menoktahkan di dalam hati kita akan titik-titik hitam yang memerlukan kepada taubat untuk kita menghapuskan titik-titik hitam itu. Kadang bila makin banyak titik hitam itu, maka makin keraslah hati seorang itu. Bila makin banyaknya titik hitam itu, maka payahlah untuk menerima kebenaran. Walaupun ada depan mata dah kebenaran, tapi dia tolak juga. Oleh kerana hati dia dah diselubungi dengan titik-titik hitam itu. Dia tak nampak dah kebenaran. Orang cakap ke, orang pertontonkan ke, orang tunjuk ke, dia tak nampak dah. Sebab hati dia dah banyak titik-titik hitam itu. Setiap kali seseorang melakukan maksiat, maka akan ada titik hitam itu. Seperti mana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda'un fa idza naza'a wastaghfara wa taba saqala qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu wa huwa ar-ranu alladhi dzakara Allah kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yang mana Nabi bersabda, Nabi kata, sesungguhnya seseorang hamba apabila ia melakukan sesuatu kesalahan, maka akan digoriskan di dalam hatinya satu titik hitam. Satu kesalahan, kemudian digoriskan pada hatinya satu titik hitam, kata Nabi. Maka apabila ia berhenti daripada kemaksiatan itu dan terus beristighfar dan bertaubat kepada Allah Ta'ala, maka hatinya akan kembali suci, bersih. Ini kepentingan taubat. Kita buat kesalahan, kemudian akan ada noktah hitam, di titik hitam di hati. Tapi Nabi kata apabila berhenti dan beristighfar. Apabila berhenti dan beristighfar, maka Nabi kata apa dia? Dengan keadaan beristighfar dan bertaubat, maka Nabi kata hatinya akan kembali suci, bersih. Sebab itulah antara hadis lain yang Nabi kata, ittaqullahi haitsuma kunta. Takutlah kamu kepada Allah di mana kamu berada. Kemudian Nabi kata, maka ikutilah kebaikan apabila adanya kejahatan. Maknanya bila kita tersilap buat, bila kita tersalah buat, maka Nabi suruh ikutikan kebaikan. Sama ada di segi menolong orang ke, sama ada di segi sedekah ke, sama ada macam-macam lah. Kan? Mana-mana yang perkara baik,
Kerana apa? Kerana Nabi kata, maknanya bila kita melakukan kesalahan, kemudian kita sedar dan kita ikuti kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapuskan kejahatan yang kita lakukan sebelum itu. Dan kejahatan kita itu, kebaikan kita itu, kalau kita nisbahkan, sama juga dengan taubat itu. Kerana dia menghapuskan kesalahan yang lepas. Ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita ni dalam keadaan yang hati kita ni suci. Ada ulama dia bagi paku dan tukul, hammer dekat anak dia. Dia kata kalau buat salah, maka paku dekat tiang. Maka anak dia pun buatlah. Salah buat. Kemudian dia kata bila lepas buat tu beristighfar. Setiap kali buat salah, paku. Setiap kali istighfar, cabut. Mau buat salah lain pula, paku. Beristighfar, cabut. Maka bila buat begitu, maka ayah dia kata, sekarang cuba tengok. Kesan cabut paku itu walaupun dah dicabut, adakah dia kembali seperti mana sedia kala tiang itu? Anak dia jawab, tak. Maka kata ayah dia, itulah hati kita. Bila ada kesalahan, bintik hitam itu terkesan juga. Kekal di situ. Walaupun dengan keadaan istighfar. Kesalahan dosa itu dah terhapus. Tetapi kesan itu tetap ada. Sampai ke tahap itu. Nak menyedarkan si anak sendiri supaya jangan sesekali melakukan kesalahan. Berbentuk kesalahan yang mendatangkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Nabi kata, tetapi apabila ia kembali melakukan kesalahan, maka titik hitam itu akan bertambah. Bila buat kesalahan lagi, maka titik hitam itu akan bertambah di dalam hatinya. Sehingga Nabi kata, sampailah titik hitam itu memenuhi segala lembaran hatinya, dan inilah yang dinamakan ar-ran atau karat di dalam hati yang disebutkan Allah Ta'ala. Karat. Kita kena besi, pisau ke apa ke, kena karat, kita asah. Kita asah tu, nak buang karat itu, payah dah. Nak. Kita kadang-kadang kita terbuang dah, nampak dah. Karat yang apa kuning, coklat hilang dah. Tapi kesan karat itu tetap ada. Itulah yang Allah sebut di dalam Al-Quran itu. Ar-ran, iaitu karat. Yang mana dengan keadaan bila buat balik, maka akan bertambah dan dia melekat di situ seperti mana karat. Bila kita buangkan dia, kesan itu tetap ada. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebut. Yang Allah Subhanahu wa taala sebut sekali-kali bukan demikian seperti apa yang dikatakan oleh orang kafir. Sebenarnya apa yang mereka lakukan itu daripada perbuatan dosa telah menutup hati mereka. Banyaknya tompok hitam itu sehingga menutup hati. Sampaikan dia tak nampak kebenaran. Sampaikan dia dalam keadaan yang hanya nampak kesalahan dan maksiat sahaja. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam berbentuk suruhan supaya kita ni bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taubatan nasuha, taubat yang murni dari hati. Dan sesungguhnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu ingat juga ada tempat yang Allah tak terima taubat. Sebagaimana yang Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-18,
Firman Allah, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum azaban alima. Maksudnya, dan tidak ada gunanya taubat itu kepada orang yang selalu melakukan kejahatan. Ni Allah sebut ni. Allah kata walaisati taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at. Allah kata dan tidak ada gunanya. Tak ada guna Allah kata taubat itu kepada orang yang selalu melakukan kejahatan. Hatta idza hadara ahadahumul maut, hingga apabila salah seorang daripada mereka hampir mati, qala, berkata mereka ini, inni tubtul an. Kata mereka apa dia? Sesungguhnya aku bertaubat sekarang ini. Nak mati dah. Nak mati dah, baru kata inni tubtul an. Baru kata aku taubat dah sekarang ni. Taubat yang tak berguna, taubat yang tak diambil kira oleh Allah, ialah ketika mana nyawa dihalkum. Ketika mana nyawa dihalkum, taubat seseorang itu tak diterima oleh Allah. Oleh kerana dia dah nampak dah. Dia dah nampak dah akan kesalahan dia, akan azab yang dia akan terima. Dia nampak dah waktu itu. Sebab tu Allah kata tiada taubat lagi. Tak guna taubat dah. Bagi orang yang berterusan buat jahat ni, iaitu apabila nyawa dihalkum, bila nak mati,